ada satu pendapat mengatakan sesebuah binaan itu tidak boleh melebihi ketinggian kubah masjid. Sejauh mana kebenarannya? Orang ni bertanya berkenaan dengan binaan di atas kubur. Yang pertama sekali, hukum mendirikan atap ataupun bangunan di atas kubur. Itu yang pertama, kalau tanah dia sendiri makruh. Tanah dia sendiri. Tanah dia sendiri, dia buat bina, dia mati, dia buat kubur, jadi dia bina tu hukumnya makruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makruh ni makna tak dapat pahala. Dia mati, tanah dia sendiri, dia buat bangunan atas tu, dia kubur dia buat binaan, makruh hukum dia. Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya tak dapat pahala apa. Kalau kubur itu tanah awam, orang wakaf. Kalau kod kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, banyaklah tanah kubur itu ialah tanah wakaf. Tanah wakaf maknanya tanah umum untuk orang ramai. Kalau tanah tu tanah awam, tanah umum untuk orang ramai, mendirikan bangunan di atas kubur itu hukumnya haram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masuk binaan ni, dia buat atap, ada kubah ke, ada rumah ke, itu masuk binaan. Atau buh simen keliling. Buh simen keliling. Itu masuk binaan. Apa sebab hukumnya haram? Sebab hukumnya haram ialah kerana dia menyempitkan kubur. Dia menyempitkan kubur. Sedangkan orang lain pun berhak terhadap kubur tu. Itu sebab hukumnya haram. Sebab hak orang ramai. Bila hak orang ramai, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hukumnya haram tu ialah kerana orang lain pun berhak juga nak menggunakan, tanah kubur tu. Pendapat ini pendapat daripada Al-Imam Al-Auza'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dengar doa tu. Baik. Hal ini pernah berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar bila dia tengok dibina di atas kubur tu, binaan macam kubah tu, dia arahkan untuk diruntuhkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Umar, orang tu tak payah dilindungi oleh apa-apa, biar amal ibadahnya melindungi dia. Itu perintah Sayyidina Umar terhadap perkara yang berkenaan dengan dibina binaan di atas kubur. Allahumma salli ala Sayyidina. Cuma kata ulama, pengharaman itu tak termasuk kubur para anbiya. Kubur para anbiya, kubur para syuhada, orang-orang soleh dan seumpama seperti mereka. Itu kecuali. Jadi para anbiya, para ulama, para syuhada, mereka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka terutama pada sisi Allah. Sebab menziarahi kubur para nabi-nabi, menziarahi kubur syuhada, menziarahi kubur para ulama itu, kita menziarahi mereka itu ialah untuk mendapat keberkatan ataupun mengambil tabarruk. Jadi kalau kubur mereka tak dipelihara, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi akhirnya orang tak tahu kubur siapa.
Sedangkan mereka hidup di kubur mereka dengan cara-cara yang hanya Allah yang Maha mengetahui. Sebagai contoh, kubur Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i kuburnya diziarahi pada hari Khamis lepas asar. Baik, bagi pengalaman orang yang disingkapkan alam ghaib, jadi pada hari itu sahibul maqam dia balik ke maqam dia pada hari itu. Nah, begitulah para aulia dan para ulama. Terlebih lagi lah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Pernah berlaku ada 3 orang wali tanah Jawa. Sesaat mereka ziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mereka memberi salam, kedengaran jawapan salam daripada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman itu salam mereka itu dipersaksikan oleh khalayak yang hadir. Itu sejarah yang pernah berlaku di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagaimana pula meletakkan batu nisan? Meletakkan batu nisan ni sunat. Sebab Nabi pernah meletakkan batu nisan di kubur saudara sesusunya, iaitu Uthman bin Maz'un. Allahumma salli ala sayyidina Uthman bin Maz'un. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pernah Nabi meletakkan batu nisan di atas saudara sesusunya Rasulullah. Dan bila letak batu nisan di atas kubur Uthman bin Maz'un, Nabi sebut ata'lamu biha qabri ata'lamu biha qabr akhi. Ata'lamu biha qabr akhi. Kamu tahu tak di kubur saudaraku, kata Rasulullah. Nabi meletakkan kubur di atas kubur Uthman bin Maz'un itu untuk memberi pengecaman terhadap itu ialah saudara ataupun sanak saudara kita.